Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wattabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Terima kasih kepada bagi acara majlis Tuan Imam, Musi dan seluruh tuan kuasa, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat kita bersama lapangkan sedikit masa, khususnya bersempena malam ini kita nak membincangkan tajuk berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama untuk kita memahamkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini penting untuk kita lihat peristiwa ini dari sudut pandang Islam itu sendiri. Mengapa kita sebut peristiwa Isra' Mi'raj ini mesti kita lihat dari sudut pandang Islam? Kerana peristiwa ini adalah suatu yang luar biasa. Maknanya, hal-hal yang berlaku dalam kehidupan dalam keadaan yang mungkin kita tidak mampu untuk menilai dengan teori-teori manusia. Misal kita hidup hari ini, banyak teori yang dibuat oleh manusia. Sama ada teori sainsnya, sama ada teori alamnya, macam-macam. Jadi sekarang hal-hal yang ada dalam agama ini yang berkait dengan soal kita, maknanya soal kehidupan orang Islam, kita nak lihat dari sudut pandang apa dulu? Ini penting. Macam tadi sempat saya mendengar apa di-announcekan oleh pengacara majlis tentang tajaan. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia lah, kita akan rasa mengapa masjid ni sibuk minta duit orang aja. Nampak? Betul tak? Tetapi kalau kita lihat hal tersebut dari sudut pandang agama, maka dia akan jadi lain. Konsepnya begitu. Jadi makna pertama malam ni saya nak mengajak tuan-tuan yang ada dalam masjid yang saya pun jadi confused sebenarnya. Macam MRT pun ada. So kita jarang masjid macam ni. Jadi saya confused sekejap. Maknanya, apa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam
kehidupan kita orang Islam. Kena ajar dalam kepala kita untuk melihat dari sudut pandang agama itu sendiri. Kan kita orang Islam. Kalau orang Islam tidak nak melihat apa yang ada dalam Islam pada sudut pandang Islam, maka tuan-tuan nak suruh siapa pula yang melihat hal-hal yang berkait kehidupan ini dengan sudut pandang Islam. Apa saja. Tuan sebutlah bab apa sekalipun. Maknanya nak kena ajarkan diri kita bahawa apa sahaja yang ada dalam kehidupan kita pandang dari sudut pandangan Islam. Itu yang pertama. Kalau orang tanya mengapa kena begitu? Pertama, sebab kita seorang Islam. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala itu Islam. Bermakna Allah sendiri yang recognize. Cakap betul sikit lah pasal tepi highway ni. Allah yang recognize agama ni. Bermakna apa sahaja yang ada dalam agama ini, syariat yang diturunkan, maka itu recognized by Allah. Kita kena ambil pegang. Itu yang pertama. Habis. Siapa panjang? Ni pasal isyak kita habis. Kan? Ceramah sekarang Kuala Lumpur ni tak banyak. Orang Kuala Lumpur busy. Time is money. Pasal, yelah, siang dah sibuk kerja. Jadi malam orang nak berehat. Jadi kita ambil in between saja kata orang. Di antara maghrib syak. Tuan-tuan jangan risau. Saya ceramah pendek je. Tuan-tuan faham, saya berhenti. Tuan-tuan tak faham pun saya berhenti. Kan? Pasal saya pun tak tahu tuan-tuan faham ke tidak. Jadi, makna panjang pun tak faham, pendek pun tak faham. Eloklah pendek. Itu yang pertama. Yang kedua. Peristiwa Surat Mi'raj ini, tuan-tuan. Saya nak petik dulu. Dia adalah satu peristiwa yang dirakam di dalam Quran. Ini pelajaran nombor 2. Makna Isra Mi'raj ini peristiwa yang Allah rakam dalam Quran. Dan disebut secara langsung. Di dalam surah Isra ayat yang mula-mula sekali. Bahkan surah itu pun dinamakan surah Al-Isra. Apa maknanya? Nak memberikan satu isyarat kepada kita. Ini kita, dia ada terkait sedikit lah. Tapi saya ringankan. Tuan-tuan sudah mendengar kembali. Dengan ilmu berkaitan usul fiqah. Usul fiqah ni, dia fiqah tapi dia lebih deep lagi. Tapi tuan-tuan sudah mendengar kembali. Simple untuk kita faham begini. Dalam konteks nas. Nas ini maknanya sama ada hadis ataupun Al-Quran. Pembahagian dia ada yang sifatnya dipanggil qat'iyatus subut dan qat'iyatud dilalah. Tuan-tuan tak payah hafal. Saya nak beritahu supaya tuan-tuan boleh faham. Satu. Ini dipanggil kita sebut sumber lah. Istilahnya kita panggil sumber. The source. Sumber. Kalau dia pada level ini, dia level yang tak perlu lagi untuk orang argue. Itu sebagai orang Islam. Dia panggil qat'iyatus subut, qat'iyatud dilalah. Maknanya apa? Qat'iyatus subut ni artinya sumber itu tidak langsung diragui. Genuinely. Lagi apa? Autentik. Betul. Tuan-tuan ni cakap orang putih ke tidak? Betul, autentik kita panggil. Makna sumber yang genuine lah. Iaitu Quran. Quran, sebab itu kata para ulama, siapa yang mempertikaikan Al-Quran, maka boleh mengganggu soal akidah. Kita tak tahu kata di kafir lah. Kadang mungkin
Dia ni mabuk ke pening apa tak tahulah, agaknya banyak sangat MRT dia naik turun dia mabuk gitu je. Dia bukan boleh tu hukum gitu. Jadi kita nak sebut bahawa Al-Quran sumber yang sifat dia qat'iyah. Maknanya tak ada perbincangan. Kalau ditanya daripada mana dapat ni? Quran. Okey. Saya tak ada kata apalah. Kalau orang Arab dia kata, tu. Makna itu memang diam terus. Kemudian yang kedua, walaupun sumber itu daripada Quran, tapi kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Dan ada juga yang datang secara langsung, yang kita tak payah nak kona-kona lain dah. Misalnya dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini jelas, Maha Suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba. Dan Allah sebut juga dalam ayat ini, minal masjid subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Habis. Bermakna satu part peristiwa itu confirm berlaku. Nampak? Jadi nak mengajar kita benda-benda yang kalau disebut ini daripada mana awak dapat, ini sebagaimana yang ulama rujuk daripada Quran, maka kita sebagai orang Islam bila sebut begitu, okey, fine. Tapi kalau awak dapat dari mana? Ini kawan saya, dia dengar kuliah. Ada malam tu, kawan saya dengar kuliah. Ustaz tu cakap. Sama ada ustaz tu salah cakap atau kawan kita salah dengar. Atau mungkin juga ustaz tu pun, ialah, tak sampai-sampai. Kita pun dah naik mabuk menunggu ustaz tu. Jadi lain yang ustaz tu cakap, lain yang kita dengar. Contoh. Maknanya, kalau sumber daripada Quran, maka kita kena letak dalam diri kita, ini Al-Quran, maka saya terima tanpa bangkang. Sumber. Kita sebut ni soal sumber. Dan kalau apa yang datang daripada Quran itu satu yang jelas, maka habis, dia tidak ada perbincangan. Itu yang kedua. Senang aja tuan-tuan. Mengaji malam ni kalau tak faham juga, saya tahulah. Alright, so maknanya Isra' Mi'raj memang ada dalam Quran. Allah namakan pula surah itu sebagai surah Al-Isra'. Habis. Cuma ulama berbeza pandangan. Apakah soal Nabi SAW ini pergi itu jasadnya sekali bergerak ataupun roh sahaja yang bergerak? Istilah roh ini kita kata macam orang mimpi lah. Ini kita kena tengok pula dari segi sumber. Tuan-tuan, hal-hal yang sam'iyat, yang kita hanya mengimani tanpa tengok. Ada sesiapa yang tengok Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj? Tak ada. Kita hanya mendengar. Hal-hal yang bersifat sam'iyat, yang kita imani dengan hanya kita mendengar. Maka kita kena lihat daripada mana sumbernya. Sebab itu soal Nabi SAW pergi sama ada dengan roh atau dengan jasad. Maksud dengan jasad ini artinya roh dan jasad atau roh saja. Roh saja kita kata mimpi. Kalau roh dan jasad maknanya macam saya ni, terangkat kemudian bergerak. Begitulah lebih kurang. Itu roh dan jasad. Ini pun kita kena tengok daripada mana sumbernya. Ringkasnya, saya nak sebut, tuan-tuan boleh rujuk kalau rajin. Daripada sumber yang juga sahih, bahawa Nabi SAW dibawa itu roh dan jasad. Habis. Saya sebut sumber. Supaya tuan-tuan tahu, kita dalam hal-hal begini, bukan kita pakai sangkaan. Tak. Supaya jangan orang ketawakan agama kita ni. Sebab itu saya bila baru ni, ini pun ada orang minta saya komen juga. Nantilah dulu, biar ustaz-ustaz lain komen dulu. Dia lagi bagus. Bila kita komen yang paling last kan senang.
Komen Ustaz apa? Sebagaimana yang telah dikomen oleh orang-orang yang sebelumnya. Kan senang macam tu. Tak payah kita pening-pening kembali. Ada orang tanya istilah, bila kita solat, rezeki tambah. Kan? Solat, rezeki tambah. Ha. Jadi kalau kita sedekah, rezeki bertambah. Betul tak? Biasa kita dengar gitu kan? Tu tabung masjid tu adik. Cuba tuan-tuan masukkan. Kan? Abang duit dalam poket ada berapa? Kalau duit 100, cuba masuk 50. Tengok bertambah balik tak dalam poket tu? Mungkin jadi 150, 200, 300. Tuan-tuan, saya nak sebut, hal-hal agama ni, kita jangan sampai orang melihat agama ni suatu benda yang apa dia panggil istilahnya, dikatunkan lah. Tahu dikatunkan? Kerana salah faham kita. Kadang-kadang kita faham gitu. Kita terus cerita soal mustahil, tak mustahil, Allah Ta'ala boleh buat. Itu bab lain. Ini kita sebut soal prinsipal, soal asas kepada agama ni. Jadi sebab itu bila kita sebut hal-hal yang perlu kepada untuk kita rujuk kepada nas, sumber, maka kena pastikan dia kita ambil daripada sumber yang tepat. Itu. Jadi kalau orang sebut soal Isra Mi'raj, ya, memang satu benda yang tak masuk akal, tetapi oleh kerana sumbernya adalah sumber yang autentik, sumber yang genuine, maka kami mengimani. Baik, habis. Hal Isra Mi'raj ini, sebab itu para ulama berbeza pandangan soal tarikh. Tarikh ulama berbeza. Pertama, ada yang mengatakan ini setahun, peristiwa yang berlaku setahun sebelum hijrah. Nabi SAW hijrah umur 53 tahun. 13 tahun di Mekah, 40 tahun pandangan yang masyhur Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, bermakna usia Rasul SAW 52 tahun. Ada pandangan, ini pendapat Ibnu Mas'ud misalnya. Dan juga apa yang disebut Imam Nawawi. Ada pandangan yang mengatakan pada tahun Nabi SAW diangkat menjadi Nabi ataupun tahun kenabian, maknanya umur 40 tahun. Ini juga ada pandangan. Ini pandangan Imam Tabari masalah. Ada yang menyebutkan 2 tahun sebelum hijrah, maknanya sekitar umur Rasulullah SAW 51 tahun. Ada yang menyatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ini umur Rasulullah SAW sekitar 50 tahun. Ini saya kira pandangan yang banyak kita pakai, khususnya di Malaysia ini. Ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Baik, tak apa. Ada orang tanyakan soalan ni. Dia kata, Ustaz, habis apa hal bab tarikh ni? Sampai 5 pandangan. Kata peristiwa Isra Mi'raj ini dapat daripada sumber yang autentik, sumber yang genuine. Tiba-tiba tarikh pun berbeza. Tuan-tuan, tarikh berbeza itu bukan isu. Kenapa? Kerana para ulama menganggap soal tarikh itu bukan menentukan. Yang paling penting kita bersepakat dulu, adakah hal itu berlaku atau tidak. Katalah berbeza tarikh. Soalan, berlaku ke tidak peristiwa itu? Berlaku. Yang kata tahun kedua sebelum hijrah, yang kata 5 tahun sebelum hijrah, yang kata setahun sebelum hijrah, yang kata ketika umur Nabi 40. Maknanya semua bersepakat peristiwa itu berlaku. Sebab itu yang penting menurut para ulama bukan soal tarikh, kerana soal tarikh ini masih lagi boleh dipertikaikan. Kerana ketika zaman Nabi SAW berada di Mekah, kalender pun tak ada. Jangankan soal Nabi di Mekah, kita punya datuk nenek pun yang lahir tahun 26, tahun 13, 1913, ini pun kadang-kadang sampai ada 3-4 tarikh lahir. Kita tanya dengan nenek kita, sebenarnya nenek lahir yang mana ni? Tak tahulah. Atuk cakap, atuk kepada nenek bagi tahu tarikh ni.
Atuk punya bapa bagi tahu tarikh ni. Sebenarnya berapa kali dia beranak. Boleh faham, betul tak? Sebab itu soal tarikh dia bukan sesuatu yang begitu penting dalam konteks nak menceritakan sesuatu. Baik, habis. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, Isra Mi'raj ni memang kita tahu dia yang dipanggil Isra ini, ringkas untuk tuan-tuan faham, boleh bawa balik. Yang dipanggil Isra ini ialah perjalanan yang dipanggil para ulama sebagai perjalanan bumi. Daripada Mekah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Mekah, Mekah ni tuan-tuan tak payah tanyalah. Zaman TikTok ni kalau tanya lagi Mekah kat mana, melampau benar. Maknanya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Cuma ulama berbeza. Adakah ketika Nabi dibawa oleh Sayyidina Jibril, Nabi SAW berada di Kaabah, atau ketika itu berada di rumah Ummu Hani bin Abi Talib. Iaitulah sepupu Rasul SAW, anak kepada pakciknya. Maka kata para ulama, boleh berlaku. Nak kata dekat rumah Ummu Hani pun tak apa, nak kata dekat Kaabah pun tak apa. Kita pun confuse pula dah. Tempat pun tak pasti. Kata bang, berapa kali pergi Mekah ni? Nak komen, pergi dulu. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan nampak rumah Abu Talib itu bukannya jauh pun daripada Masjidil Haram. Jadi artinya seolah-olah bila kita sebut dia datang daripada mana? Daripada sana ke daripada sini? Oh tak, dia datang daripada selatan. Contoh tuan-tuan, saya main balon je. Selatan sana. Ada orang kata tak, saya nampak dia datang daripada utara, sini. Apa masalahnya? Utara ke selatan, tempat yang sama je pun. Sebab itu, sama ada daripada Kaabah atau rumah Ummu Hani, dua-dua itu tempat yang sama. Tak ada isu. Yang penting perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Selesai. Mi'raj disebut sebagai perjalanan langit. Peristiwa Mi'raj itu tidak ada dalam Al-Quran secara langsung, tetapi disebut dalam hadis Rasul SAW, hadis yang sahih, disebut secara langsung peristiwa itu berlaku, Nabi SAW dibawa ke langit. Maka itu dipanggil Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Dapat? Selesai. Habis. Baik. Sekarang, apa yang kita nak ambil faham daripada peristiwa Isra Mi'raj? Ada orang nak faham, oh, peristiwa ni luar biasa. Ada orang melihat, oh, ini suatu mukjizat. Ada orang melihat, oh, ini suatu ujian. Tuan-tuan, semua betul berlaku. Yang paling penting, peristiwa ini mesti dilihat dengan keyakinan kita sebagai seorang Islam. Maknanya, satu benda lain kita nak ajar diri kita ialah bukan semua hal dalam agama untuk kita sibuk ajak akal kita berfikir. Tuan-tuan boleh faham? Saya bukan kata hal dalam agama jangan guna akal. Kalau macam itu apa faedah akal pada kita? Saya kata bukan semua dalam agama kita kena bawa akal untuk memikir. Bukan semua. Sebab ada hal dalam agama yang dia minta supaya kita bawa keimanan untuk diletakkan sebagai kaedah tunggal untuk kita berinteraksi dengan apa yang ada dalam agama. Misalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kaedahnya apa? Kita bawa keimanan kita. Islam, ya. Yakin dengan Nabi SAW, saya bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Baik, kita yakin. Sekarang, peristiwa ini dirakamkan dalam Quran, peristiwa ini dirakamkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, tetapi peristiwa ini tak masuk akal. Terima, kalau ini datang daripada Quran, ini datang daripada hadis Nabi SAW yang sahih, saya letak keimanan saya di depan. Saya terima tanpa soal.
Jadi maknanya apa? Ada hal dalam agama bukan kita nak kena bawa akal kita hulu kilik, konon-konon kita cerdik, kita pula bawa mikir entah apa-apa, lepas tu kita pun sendiri buat keputusan, bawa tenang. Itu bukan kaedah dia. Jadi ada 4. Sebab itu kata Sayyidina Ali, dalam satu kata-kata dia yang masyhur, apa dia? Kalaulah agama ini mesti semuanya bertepatan dengan akal, maka kata Sayyidina Ali, nescaya menyapu khuf. Tahu khuf? Khuf ni dia macam stokin, tapi dia buat daripada kulit dan dia tak telus air. Ini ada satu ilmu dalam fiqh kalau kita belajar, tapi saya ingat bawa tenanglah. Kan? Pasal kita orang Malaysia ni pun tak pakai khuf. Jadi belajar wuduk je lah dulu, tak payahlah khuf lagi. Khuf ni biasanya orang musim sejuk, orang pakai kasut stokin tu supaya pertamanya dia panas, stokin tu daripada kulit. Yang keduanya supaya bila dia berwuduk dia tak perlu nak basuh kaki. Pasal musim sejuk ni sejuk sungguh. Kalau air itu macam daripada ais yang cair, tak larat kita. Maka sebab itu ada yang dipanggil khuf. Maka kata Sayyidina Ali, dia khuf ni macam stokin lah kalau kita pakai. Kata Sayyidina Ali, menyapu khuf itu lebih baik di bahagian bawah daripada bahagian atas. Betul tak? Tuan-tuan boleh imagine stokin yang kita pijak bahagian bawah ke atas. Hai, tuan-tuan ni makin canggih masjid, makin susah nak mikir ni. Stokin yang pijak, stokin yang kita pijak bahagian bawah ke bahagian atas? Bawah. Kalau saya tanya logik tuan-tuan, kita nak basuh tu bahagian bawah ke bahagian atas? Tuan-tuan tak payahlah nak tunjuk penuh keimanan sangat. Ada juga yang jawab atas, kata dia. Bawa tenang. Tentu bahagian bawah. Kerana itu bahagian yang dipijak. Kalau kotor pun itu. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kita, kalau menyapu khuf, bukan di bahagian bawah, tetapi di bahagian atas. Memadai disapu saja. Dah. Jangan tak ada kerja pula, pakai khuf tu, beria berwuduk. Siap sampai buku lali pula tu, dia basuhnya. Maknanya nak sebut kepada kita, ada benda dalam agama ni, bukan nak suruh datang akal untuk kita yang timbangkan, tak. Maka kita datangkan keyakinan, iman kita tu untuk kita letak. Tuan-tuan, habis. So, Isra' Miraj, satu pelajarannya untuk mengajar kita supaya ada hal dalam agama yang bukan untuk kita fikir dengan akal. Memanglah orang kata, Ustaz, kalau tak fikir dengan akal, nak fikir dengan apa? Tak fikir dengan lutut. Bukan itu maksudnya. Artinya, terima hal itu dengan keimanan kita. Tuan-tuan, saya ambil contoh lain. Ada orang bertikai. Dia kata, Ustaz, hari ni, zakat kenapa kita bagi pada 8 asnaf tu saja? Kan? Ada orang bertikai ni. Ini masalah kita. Bila kita letak akal itu untuk kita rasa semua benda untuk kita nak tentukan dengan akal, memang kita rosak. Sebab itu soal zakat, Allah nak khususkan kepada 8 asnaf tu saja. Tak payah kita nak ambil kerja Tuhan pula, kita nak tambah. Saya rasa Ustaz, kita kena masukkan asnaf yang ke-9. Bawa tenang. Kerana zakat memang Allah nak khususkan untuk itu saja. Sudah, tutup. Tak payah nak pemening kepala untuk tambah fikir sebagai. Kerana ada lagi yang lain, yang lebih umum. Sedekah misalnya, wakaf misalnya. Tapi bila sebut zakat, dia khusus untuk yang 8 asnaf ni saja. Maknanya apa? Nak sebut ada benda dalam kehidupan kita yang kita kena pakai keyakinan. Macam sebab itu ulama bincang, bila kita bermusafir sekarang, RNR ada facilities macam-macam. Dia kata, Ustaz, saya kalau balik ke Pahang, saya tak jamak biasanya, walaupun dah lebih 81 km. Nak jamak apa benda, kata dia. Bukannya susah pun sekarang. Dia pakai akal dia. Bang,
Kalau semua benda dalam agama ni engkau nak petikai dengan akal engkau, kita memang jahanam. Sebab itu para ulama letak soal mengkasarkan solat ini rukhsah atau kerana dia masyaqqah. Masyaqqah ni maknanya sebab dia ada kesusahan maka Allah Ta'ala ringankan. Maka kata para ulama, soal engkau dalam perjalanan Allah Ta'ala bagi ringankan dengan cara engkau boleh zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isyak 2 rakaat, itu adalah rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Artinya apa? Artinya Allah memang nak bagi. Allah nak ringankan. Oh tapi Ustaz, rasa nak debi je. Tak faham-faham bahasa lagi. Sebab itu tuan-tuan, ada benda dalam agama yang kita kena ambil dia sebagaimana dia didatangkan. Tapi ada benda dalam agama yang kita kena fikir balik. Sebab itu yang bila, ini masalah orang kita. Dia tak boleh nak meshkan. Akal dia tu nak bubuh di mana. Contoh, dulu kita punya solat jamak berapa kilo? 92. Tuan-tuan, dia sebenarnya soal berapa kilo ni, ada banyak pandangan. Cuma pasal kita ni daripada dulu sampai ke sudah, daripada kecil memang dia ajar 92. Tiba-tiba bila ada mufti sebut jamak 81 kilo, ada yang keluar statement, gila mufti ni ke tidak? Nampak tak? Dalam hal tadi yang disuruh Allah Ta'ala bagi orang yang bermusafir untuk mengkasarkan solat, itu sebagai keringanan. Kau tak payah fikir. Yang situ dia sibuk fikir. Dalam bab jarak, yang ini ulama berbeza pandangan, bergantung kepada kepahaman ulama kepada nas. Oh, yang ini pula dia tak nak fikir. Dia kata, apa hal kita nak ubah-ubah yang 92 tu? Inilah kerja kita. Nak ambil yang senang aja. Maknanya, sebenarnya kita ni sebenarnya bukan nak pakai akal untuk berfikir. Tapi sebenarnya kita ni memang ikut suka hati. Itu je. Ikut suka hati. Mana yang dia rasa dia nak komen, dia komen lah. Mana yang dia rasa itu dia suka, dia tak payah komen. Azad. Ayo, kita berhenti sekejap tuan. Sambung balik sepazan sekejap insyaAllah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qamati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah syaraf wa ridal aliyat rafi'ah wa Muhammad. Tuan-tuan sambung sikit. Cuma sikit saja tuan sekadar perkongsian. Ada sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, idza sami'tumul mu'adzina, apabila kalian mendengar apa yang dilaungkan oleh muazzin, faqulu mithla ma yaqul, hendaklah kalian menjawab sebagaimana apa yang kalian dengar. Orang kita suka beritahu anak-anak bila azan suruh diam. Itu betul lah. Tapi dia tak bagi tu habis. Dia suruh diam je. Memang sampai ketua budak tu diam betul. Nabi suruh, maksudnya Nabi SAW suruh supaya jawab. Orang tu aja suruh diam, artinya diam dari buat benda lain. Jawab azan tu. Kita pula suruh budak-budak diam terus. Azan, diam, shh, diam. Sebab itu sampai ketua, dia diam betul, diam. Tak jawab apa-apa. Nabi suruh, faqulu mithla ma yaqul. Maka kalian hendaklah sebut sebagaimana yang kalian dengar. Summa sallu alayya. Kemudian hendaklah kalian berselawat kepada aku. Habis kita jawab, la ilaha illallah. Sebagaimana yang disebut oleh muazzin, kita pun berselawat kepada Nabi sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Muhammad. Atau tuan boleh selawatlah macam mana selawat pun. Kerana itu disuruh oleh Nabi SAW. Sebab kita memang kalau lihat di TV, radio, banyak yang tak mengajarkan selawat. Habis saja, la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Kemudian, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, gitu kan, dalam TV. Sebenarnya, begitu juga disebut Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah kita berselawat dahulu kepada Nabi SAW. Maknanya habis, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tak ada masalah. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan wasilah untukku. Wasilah ini adalah suatu doa yang istimewa. Dan kata Nabi SAW, maka halat lahu syafa'ati. Maknanya orang itu berhak mendapat syafaat Nabi di akhirat besok. Doa wasilah ini tuan-tuan, dia ada di dalam doa selepas azan. Kalau orang tak baca doa selepas azan, rugilah dia. Kerana Nabi SAW sebut, hadis yang sahih, kata Nabi, siapa yang mendoakan wasilah untukku. Maka kalau dia tak baca doa selepas azan, dia akan terlepas satu peluang yang disebut oleh Rasul SAW, supaya di akhirat besok dia mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Jadi sebab itu, setiap kali azan, kalau boleh kita dengar dan kita tunggu supaya kita boleh untuk berdoa selepas azan. Jadi doa yang dimaksud oleh Nabi SAW itu ialah ketika mana kita baca dia doa lepas azan ni, kita mula Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu belum lagi. Bila kita masuk saja ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, ini dipanggil doa wasilah. Makanya tuan-tuan, bila baca doa ni, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, niat dalam hati, ya Allah, bagi syafaat pada aku dan keluarga aku besok semasa di sirat. Ya Allah, bagi syafaat kepada aku dan keluarga aku besok dalam syurga. Kerana Nabi sebut, nak syafaat aku, baca. Tuan-tuan tak payah pakai jubah macam saya. Tak mesti bang, nak pakai jubah baru dapat syafaat, bawa tenang. Tuan-tuan tak mesti nak kena pakai kepiah macam saya baru dapat syafaat. Tak. Tapi dapat syafaat Nabi SAW, baca doa itu. Dan doa itu kita takkan baca, melainkan apabila selepas azan. Tuan-tuan pergilah IKEA sebelah ni. Ada tuan-tuan pernah dengar orang masuk IKEA baca doa tu, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ada gitu? Tak ada. Doa ini hanya orang akan baca ketika mana menjawab azan. Tu sebagai sedikit pesanan supaya kita jangan sia-siakan peluang. Tuan-tuan, saya tak nak panjangkan sebab saya tahu ini tuan-tuan ni banyak urusan. Jadi kita tak payah banyak-banyak. Sedikit saja untuk saya nak wrap ataupun kita nak gulung perbincangan kita malam ni. Saya menekankan soal Isra' Mi'raj ini soal keyakinan. Kenapa? Tuan-tuan, isunya ialah kita sekarang ini, krisis yang ada pada masyarakat kita ialah krisis keyakinan. Yang banyak mempertikaikan hal-hal dalam agama bukan orang bukan Islam. Yang banyak pertikaikan tu orang Islam sendiri. Yang banyak condemn hal-hal dalam agama orang Islam. Yang banyak menjadikan agama ni macam kartun pun orang Islam. Bukan orang bukan Islam. Sebab itu kalau kita baca apa yang dikarang oleh para ulama, setelah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Muhammad, Yahudi dan Nasrani selama-lamanya takkan pernah redha pada engkau. Ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka akan pastikan supaya Nabi SAW itu tidak berjaya untuk menyebarkan dakwah. Tapi itu tak berlaku. Tetapi apa yang Allah sebut dalam Quran, keadaan itu akan berterusan. Kerana istilah yang kita guna dalam bahasa Arab, lan itu nak menunjukkan never, ever, forever. Bermakna apa? Sampai hari kiamat hal ini akan berterusan. Tetapi kaedahnya berubah. Kalau zaman Nabi dihalang daripada sampaikan dakwah, zaman sekarang tak. It's up to you. Tapi mereka mengadakan yang dipanggil sahwatul fikriyah. Maka didatangkan pula dalam bentuk supaya cara berfikir umat Islam itu yang dirosakkan. Dia tak kacau soal solat. Solatlah Isyak memang 4 rakaat. Maghrib memang 3 rakaat. Tapi nak bagi tahu, alahai, yang solat pun bukan bagus sangat. Dia bawa begitu.
Sebab itu hari ini yang menjadi masalah kepada kita ialah krisis keyakinan. Saya dah tutup dah nota saya, tuan-tuan jangan risau. Takut tuan-tuan rasa macam tak ada harapan aku nampak je ni. Tutup IKEA ni kata dia. Tuan-tuan, maknanya nak beritahu krisis kita ialah soal keyakinan. Sebab itu bila sampai kepada Isra' Mi'raj ini, mari kita latih diri kita untuk melihat agama ini dengan keyakinan kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini antara yang sangat relatif ialah soal solat. Kerana peristiwa solat, ulama bersepakat dia adalah peristiwa yang disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi maknanya bila kita ingat kepada Isra' dan Mi'raj, maka kita akan relate secara langsung dengan ibadah solat. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu analogi. Saya ingat tuan-tuan ni semua ada rumah. Nanti balik, tuan-tuan pergi dekat rumah masing-masing. Saya tak tahulah dekat mana tuan-tuan punya rumah. Dia punya benda tu letak. Dia ada satu, dia panggil kotak elektrik. Bismillah. Ni air minum ke apa ni? Sebab saya tengok botol dia macam ni. Dah macam botol, dulu kalau botol macam ni orang letak ikan laga. Tuan-tuan, dia ada satu box. Dia panggil, orang panggil DB. Tapi tak tahulah makcik-makcik akak-akak yang kat belakang tu tahu ke tidak DB. Yang dia tahu Swiss besar je lah. Kan? Biasanya kalau black out dia bagi tahu. Kau pergi Swiss besar tu hidupkan, itu je. Istilah orang elektrik ni dipanggil tu DB. Tuan-tuan nanti balik, tuan-tuan tengok dekat rumah tuan-tuan ada kotak tu. Apa nak buat? Bila black out, tuan-tuan pergi dekat kotak tu, ada dia DB tu, tuan-tuan buka, nanti dia ada banyak Swiss, tapi ada satu Swiss yang besar. Jadi bila black out, tuan-tuan naikkan balik Swiss yang besar tu, sebab Swiss besar tu yang jatuh. Itu je lah yang saya nak bagi tahu. Sebagai ilmu untuk tuan-tuan buat balik malam ni. Ya. Sekian saja, harap-harap bermanfaat. Ada yang mabuk kat belakang. Ini ceramah Isra' Mi'raj ke ceramah bahagian elektrikal ke tidak? Tuan-tuan, saya nak analogikan yang Swiss besar itulah solat. Saya nak sebut, bila-bila masa dalam hidup kita, kita akan black out. Kita akan ada. Don't worry. Don't you worry. Akan ada masa, kita ni ibarat roda saja. Hari ni orang, besok kita, besok orang ni, lusa orang ni, kita belum lagi. Kita tunggu time. Sebab itu orang kata, hidup umpama roda, dia berpusing. Turn belum sampai saja, bukan selamat, bawa tenang. Oh, saya selamat. Tak, bukan selamat, belum sampai. Faham? Yang orang kena tu, dengan kita belum sampai. Apa saja masalah yang ada dekat atas muka bumi ni, itu bukan benda baru. Soal orang masalah hidup ke sakit ke whatever semua sekali. Itu semua benda yang dah berulang-ulang. Dan kita ni bukan manusia pertama yang menghadap. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang kami putarkan di kalangan manusia. Tuan-tuan, kita akan sampai satu hari, satu masa kita akan dapat hidup kita black out. Gelap. Ketika itu kita akan teraba-raba. Teraba maksudnya kita tahu apa benda kita nak buat. Maka saya nak beritahu perkara pertama yang tuan-tuan kena upkan ialah Swiss besar tu. Tuan-tuan ni dengar betul-betul. Jangan besok black out betul-betul pergi kat elektrik tu. Maknanya keadaan kita ketika tu semak Swiss besar. Apa Swiss besar tu? Ayalah DB tu. Solat. The first thing, solat. Cuba tengok. Kerana solat itu soal hubungan kita dengan Allah Ta'ala. First thing. Tapi kalau kita kata, Ustaz, saya dah semak dah Swiss besar tu, Swiss tak jatuh. Pasal solat memang tip top.
Sebelum orang sibuk subuh seperti Jumaat, dia memang Jumaat tiap-tiap subuh daripada dulu lagi. Maknanya begitulah. Jadi apa masalah saya? Bang, cuba tengok dekat elektrik punya switch tu, dia ada banyak switch-switch kecil pula. Mungkin daripada switch kecil tu yang menyebabkan short, maka menyebabkan kita blackout. Tengok. Oh, betul lah. Kalau ada setengah-setengah handphone ni tuan-tuan, dia ada Quran ni tu. Kalau macam saya punya apps ni, Quran ni dia boleh letak bookmark. Kan? Sekarang banyak, tuan-tuan lagi teruk. Kita boleh tengok kat bookmark tu, dia panggil last, dia panggil apa? Last apa? Ha? Last buka lah, senang cerita, payah menok. Kita tengok 2021. Bang, macam mana kau tak black out? Quran dah 3 tahun kau tak buka. Nampak? Jadi, switch kecil tu kena semak satu-satu. Boleh jadi switch sedekah bagus, switch baca Quran bagus. Apa problem? Cuba tengok yang ujung sekali. Ada switch jatuh. Rupa-rupanya itu switch kerja kita. Kerja ngulok, contohlah. Kan? Jadi mungkin itu yang problem kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya nak sebut, solat itu switch yang besar. Apapun hal, tengok switch besar dulu. Kalau bagus solat kita, maknanya barulah kita tengok yang lain. Tapi kalau problem solat kita, solat pun kita tak tentu ala, maka mungkin itulah hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, malam ini ada sedikit yang boleh untuk kita bawa balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa Nabi SAW dibawa daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa ke langit, dan peristiwa pensyariatan ibadah solat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan, dan mudah-mudahan Allah SWT menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik untuk kehidupan kita, insyaAllah. Sekat itu dulu untuk malam ini. Terima kasih pihak masjid, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan semua. Kita jumpa lagi 5 tahun akan datang. Wallahu'alam. Kita ikut pilihan raya lah 5 tahun sekali. Sekat dulu, aku lupa lihada. Astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.